Okay, hi, Assalamualaikum, the FP3 and all my lovely students. Have a good Friday, blessed Friday. Okay, today we are going to discuss tutorial for topic function, chapter 4. Okay, in your syllabus, only 4 graph included. In your syllabus, the first one is linear. Okay, let's look through the each graph. It's a domain and range. If given to you linear function, there is no restriction of linear function. It doesn't matter either it's increasing or decreasing. It's either dia punya gradient tu positif ke, gradient negatif ke, dia punya domain apa ni? If there is no restriction in the question, for example, it doesn't state x is less than 3 or maybe x is greater than 0. So domain you adalah if it doesn't state. Dia punya domain apa? All real number. Whenever we are talking about all real number, it means that from negative infinity up to infinity. So this is all real number. Okay, so kalau dia nak tulis domain dia nak tulis R sahaja pun boleh. Okay, ataupun kebiasaannya dia dah biasa buat ini, dia akan tulis ini pun boleh, mana-mana satu. And range, range dia apa? Ni R ni beza dengan range. Okay, all real numbers ni dia ada R double. Dia punya straight line dekat R ni. Ni dia punya palang ni R. Macam tu. Nampak tak students? Differentiate whether it is all real numbers or R for range. Okay, so for range juga tak ada masalah. Range can be anything. Sekecil-kecil negative infinity up to sebanyak-banyak negative infinity. So sama juga all real numbers until negative infinity up to infinity. And then the next one, you have quadratic. Okay. Okay, so quadratic pun sama juga. Quadratic pun sama juga. Okay, it depends on your masam ke ni ke. Okay, cuba kita tengok kalau dia masam dekat sini. And then bila you kira by completing the square, you dapat gedak-geduk. Contoh dia punya ni adalah 1, 2. Okay, so bila dia cakap 1, 2, apa nilai x dia? 1. Ni jangan tak tahulah, ni dia bentuk koordinat lah. This is your x, this is your y. So when you are asked about its domain, so domain dia apa? Domain boleh jadi apa? Memang you nampak dia macam ni, tapi dia sebenarnya bukan straight macam tu ke bawah. Bukannya dia negatif 3 dia terus ke bawah, tidak. Itu kalau macam tu salah. Dia adalah macam tu. Dia adalah macam panjang macam tu you all. Dia semakin besar. Okay, semakin kecil. So domain adalah from negative infinity up to infinity. Sebab again I repeat, your quadratic graph is not like this. Dia bukan turun macam tu. Faham tak? Faham tak you all? Faham. Dia bukan straight ke bawah. 1z intercept, tidak. Dia tarik. So it can be as minimal as negative infinity up to infinity, itu domain dia. But then the range, range of course, so kita sebut pun maximum. So there is a maximum yang dia boleh pergi. Ini je lah maximum dia. There is a minimum. Paling kecil dia boleh pergi ini sahaja. Okay, so pastinya range-nya akan berubah. Okay, so range, tell me, what is the range? Negative infinity. Negative infinity up to? 2. Janganlah confuse nak ambil satu ke dua. We are talking about range. Range is y value. So y kita adalah 2. 2 termasuk tak? Ini satu hal juga, dah tahu nilai. Termasuk. Pula salah.
mestilah termasuk sebab bila dia cakap macam ni, ini kan garisan ni apa sebenarnya? Mana datang garisan ni sebenarnya? Dia adalah titik mengandungi titik-titik. Then why you exclude the maximum? Mestilah masuk, mana boleh tak masuk. Kalau tak kita tak sebutlah ada maksimum kat situ. Bukan 2 lah, 1.9 lah, 1.8 lah. Tak boleh. So mesti 2 is included. Ini memang template dia sebenarnya you all. Kalau linear memang semua, range pun sama, domain pun sama. Kalau kuadratik, hati-hati. Dia punya range akan berubah depending of what kind of function you get. And the values of maximum and minimum. Boleh ke? Boleh. Okay, walaupun I dah ajar, but then I ulang lagi for your revision. Trozek. Okay. Alright, now we are looking at cubic function. And then yang ketiga you ada cubic function. Okay, so cubic macam mana? Cubic boleh macam ni, boleh ke sini. So range domain dia apa? Negative infinity. Okay, so domain pun sama juga, all real number juga. Macam-macam dia boleh. Okay, domain dia adalah all real numbers juga. Range dia pun setinggi-tingginya. Dia sama macam linear tadi. Cumanya linear straight dia macam tu. Linear macam ni dia macam tu. Tapi who cares? Dia just nak tahu the maximum it can be and the minimum it can be. Dia slope macam ni macam tu ke? Macam ular kena palu ke? Dia don't care. Okay, dan last kali you ada graf apa? Check dalam nota. Syllabus. Yes, set. Okay, so set ni hati-hati. So kuadratik dengan set you kena hati. Bukan nombor 3, nombor 4. Okay, so set. So set depending on it's either you punya tu ke sana ataupun mungkin ke sana. So ini akan jadi dia punya domain. Domain dia maximum it can be sampai sini je. Kalau macam ni domain dia it can be sampai sini je. Tapi dia punya apa? Dia punya range. Range apa dia range? Range dia apa? Range dia kalau graf macam ni, range dia boleh daripada negative infinity ke? Ada graf ke kat sini? Ada graf? Zero. Why? Zero. Tak ada. So mestilah range dia pun sudah berubah. So ini depending. Lagi sekali sama je. It depending what's the function given to you. For example, kalau bentuk macam ni, dia cut at 2, pastinya function dia apa? Kalau dia cut at 2, ini function dia apa? Dia bukan y set x. Dia apa? Y x set x apa? Negative 2. Yes, dia mesti negative 2. Okay, kalau tak dia takkan jadi 2 dan ke atas. Mana dapat? Mana dapat? So fikirlah macam mana nak dapat 2x minus 2 mesti greater and equal 0. So x is greater than 2. So graph you mesti daripada 2 dan ke kanan. So this is your domain. This is your domain. So the domain adalah from 2 until infinity. And then your range is from 0. Infinity. 0 until infinity. 2 ni termasuk tak? Termasuk. Semuanya included. Semuanya included kat sini sebab ada graph kat situ. Okay, alright. So kalau A ni domain dia adalah all real numbers, range pun all real numbers, tetapi kalau kuadratik mesti dapat dalam bentuk maximum minimum point A x minus h square plus k. Bentuk ini tak boleh nak buat apa. That's why I kata step-step untuk buat Untuk buat ini mestilah menggunakan computing the square. So tell me what is the computing the square for B? Itu soalannya sebenarnya. Tak buat computing the square memanglah tak dapat jawapan you all. So y equals to negative 3x square minus 2x plus 1. Kemudian buat apa?
Ingat balik completing the square. Takkanlah tak ingat. Students, next step apa dia? Negative 3x Factor negative 3. And then 2 2 plus over 6. you keluar 3, you tak buat apa-apa dekat 2x ni. Banyak cantik ni bila you expand, you dapat 6x. Atas ni negative 2x. You fikir betul-betul, jangan main sebut je. negative 2 over 3 Ha. Lepas tu, plus 1 over 3. In bracket. ni keluar ni negatif Keluar ni negatif. Negatif apa? Positif. Atas ni negatif. Ha. Tu apa cerita je ni? You bukan keluar 3 je tau. You keluarkan negatif juga. So pastinya simbol kat atas ni semua akan bertukar. So ini jadi apa? Positif. x over 3 Okay, ini belah sini. Ini. Negative 1 over 3. Negative 1 over 3. Ha. Bila buat tu cuba fikir, jangan main sebut je. Ha, itu tak apalah yang sebut, yang diam je. Belajar ke tidak? Ke tengah makan nasi lemak? Ha. So pastikan bila you expand negative 3x square dapat sama. Bila you expand 3 aku cancel. Lepas tu negatif positif dapat negatif. Betul negatif 2x. Kemudian yang ketiga ni buat macam ni. Expand 3 cancel. Negatif positif. Ha, barulah proceed to the next step. Jangan shock sendiri je. Dah buat sampai bawah rupanya salah. Okay, negatif 3. Lepas tu apa? Apa cikgu punya step? Apa saya sebut? b over 2a Ya, betul. B over 2 square minus B over 2. Tak ada AA. B over 2 je sayang. Minus 1 over 3. Okay, lagi. Kemudian apa? X square plus 2x over 3. Okay, apa B over 2 kita? B kita apa? 2. 2 Ha? 2 over Banyak 6. 2 je. 2 apa? 2 over 6. 2 over 6. Pandai. Kalau tanya I mana datang 2 over 6, aku kira lah sendiri. You tengok. Malah dah nak ulang. Takkanlah ajar tajuk function nak repeat completing the square. Okay. Okay, lepas tu apa? Kemudian apa sayang semua? Apa dia? First Apa term dia? and third term First and third term without square. without square. So x plus 1 plus 1 over 3. 1 over 3. Okay, and then ini kena selesaikan. Bagi tahu I apa? Berapa tu? Negative 4 over 9. You ke negative 4? negative 4 over 9 Yeah. 2 Ya, bahagi 6 adalah 1 over 3. 1 over 3 square. Dapat 1 over 9. Oh, minus kat sini. So, darab 2. Okay. Darab 3 sebenarnya. Okay. So, dapatlah negative 1 minus 3 Yes, negative 4. Dah sama ke dengan bentuk AX minus H square? Belum lagi sama. So, apa kita kena buat? So, you kena expand satu per satu. Ini tak ada masalah. Ini dengan ini yang kena hati-hati. So, jadi apa tu? 3 dengan 9 cancel jadi apa? So,
Betul ke tidak? Check. Four over three. Yes, 4/3 Ada 3 kat bawah. Negative 3 you expand, negative 4/9, 3 dengan 3 cancel. So negative positive, so dapatlah plus 4/3. Okay, so we are comparing with negative A x minus h square plus k. So HK kita berapa sebenarnya? H kita berapa? Ini positif, ni negatif. You hati-hati, jangan main sebut je. Negative 1/3. Yes. Negative so 1/3. Yes. So HK kita adalah negative 1/3. K kita? 4/3. 4/3. Panjang ceritanya bukan terus dapat. Panjang cerita dia. So bila lukis tu, okay, so jadinya bila lukis ni, okay, patut cikgu bawa ni ke pergi belah sini. Ni, alamak. Lagi sekali. Okay, so sekarang kita lukis. Okay, how does our graph looks like? Negative 1/3 somewhere here. And then 4/3 ke atas. Maximum ke minimum? Maximum. Maximum. Sebab A dia Negative. Negative less than 9. kalau maximum mesti apa? Masam. Masam. Dia tak dia suruh sketch. Dia tak suruh sketch. Tapi kita kenalah sketch. Kalau tak, kita tak nampak kita punya apa? Kita punya range. Macam mana ni? Tak sama? Somewhere macam tu lah. Okay, tulis HK ni adalah negative 1/3, 4/3. Jangan lupa axis Y, X. Okay, let's write down its domain. Domain adalah? Domain dia apa? Tadi kita dah belajar kuadratik. Domain dia apa? Negative infinity. Yes. Until to infinity. Okay, range dia? Negative Negative infinity until 4/3. until 4/3. Yes, negative infinity until 4/3. 4/3 included ke exclude? Included. Include. Inilah dia jawapannya. Panjang ceritanya untuk dapat jawapan. Boleh ke semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Alhamdulillah. Pastikan apa? Pastikan function kuadratik. Ditukar ke bentuk maximum or minimum point A, X, H, plus K terlebih dahulu. Okay, lagi. Nombor berapa lagi? It's good that we discuss this question because I've seen that students ni sampai hujung tahun dia tanya completing the square. I pun hairan lah kenapa. Especially bila dia ada coefficient kat depan and negative. Mesti berbondong-bondong ramai yang student yang salah.
Dia kalau dia bagi X square je dia senang. Kalau dia bagi constant saja 3X square lagi pun senang juga. Tapi once dah ada negatif, mulalah dia punya tu macam mabak dia tak tukar negatif yang dekat dalam ni. Dia tak tukar. Sedangkan bila negatif darab negatif, contoh kalau dia tak tukar negatif apa positif, soalan. Maksudnya you dah mengubah soalan. Ini semua you buat, dia tanda sampai sini je. Sini je dah salah. Dia tarik kosong. Faham tak students? Faham madam. Tak macam dia nak bagi markah. Function je dah salah, pastinya minimum maksimum salah, pastinya domain and range pun salah. So memang tak dapat markah. You spend 10 minutes to do this completing the square, but you making a mistake. Obvious mistake. An obvious mistake. So it's no apology for that. No, tiada maaf untuk itu. Memang kosong. Okay, lagi ada soalan lain ke? Lima, madam. Kenapa? Kalau masuk nilai tak dapat? Solving two equation to unknown. So kesimpulannya cikgu dah buat semua soalan lah. Kan? Ini 48. Lepas tu you tanya 5, 4, 5. Lepas tu 6 dah ada, 7 dah ada. So out of 8 question, out of berapa question ni? 9 question cikgu dah buat 5. You tinggal buat 4 je. Ayo. Tak apalah tak apa. It's okay, tak apa. Yang penting you bagi I markah banyak. You jangan bagi I markah teruk-teruk Kalau ada 20 soalan tu you mesti dapat 18 and above Boleh ke? Boleh dapat 18 and above ke? Boleh. Mestilah boleh. Kenapa pula tak boleh? Cikgu buat semua soalan. Asalnya student ni dia buat ke tak? Okay. Biasa yang tanya tu dia buat. Yang diam tu je tu yang tak buat. Itu yang bahaya sebenarnya. Okay. Okay. The arrow diagram below shows this function. Okay. And then, okay. When you are given two unknown, student semua two unknown. Unknown kita apa? A and B. X. So memang selamanya lah X function kan. Dia adalah X. Biar je lah. Okay. X ni later on dia akan dimasukkan dengan X yang diberi. Dia akan masukkan nilai ni. So you will end up with two unknown. Two equation. Boleh solve tak? Boleh? Dia kalau bagi 2x plus 3y equals to 5. Ini kita tak boleh selesaikan XY ni sayang. Dia mesti satu lagi equation. You need two equation to solve two unknown. Semua orang repeat apa ayat I tadi? We need Two equation. Okay, we need two equation to solve two Equation to solve unknown. Kalau satu je memang tak boleh selesaikan. Kalau dibagi macam ni, 2x minus 3y minus z equals to 15. 4x minus 2y minus 1 17z equals to 10. Boleh ke selesaikan x, y, z? Can you solve x, y, z? When you are given two equation? No. Cannot. That's why you belajar matrices. You need another equation to solve all these three unknown. You perlukan satu lagi. 3x minus 7y ke plus. Ataupun kalau dia tak ada z pun tak apa. Lagi senang ceritanya. Tapi maksudnya ada semua tiga-tiga equation. Faham ke tidak? Faham tak student? Faham, madam. Faham. Okay, good. So now find the value of A and B. Okay, so now you substitute lah dulu. Dapatkan function dia dulu. Masukkan 6 kat dalam ni. Okay, so equation yang pertama adalah F. F apa? 6. Maksud dia 15. A. X kita apa? 6. X kita 6. So 6A plus B equals to? Equals to One. siapa?
equals to 1. So ini adalah your first equation. Your first equation. And then your second equation? F1. 1. Okay, 15 over 3A. kenapa pula 3 kakak? A. A plus A, A, A. A plus B. B equals to? 3. 3. 3 ni dia punya Y. 3 ni dia punya Y. Kan kita dah cakap semua ni objek. Arrow ke sana ni dia menghala ke image. So ini adalah your second equation. So you kena lah selesaikan. Okay. Boleh tak tukar ini ke sana? Kita kalau pecahan memang kita tak reti nak buat. Kalau rational macam ni memang tak reti nak buat. So bawa je lah. Boleh bawa? Boleh. Ni kan equal. Dia bukan inequalities. Bawa je lah. Jangan malu-malu. Okay. So apa jadi? Bila kita modify dia, dia jadi apa? Dia jadi apa ni kalau cikgu bawa dia ke kanan ni? So dia jadi 15. Student, I ajar seorang student je ke dalam kelas ni? Apa dia? 15 equal? Equal to 6A 15 plus B. Ni equation yang pertama kita tadi. Kemudian satu lagi 15. 15 equal to 3A plus 3B. Yes. Sekarang kerja you lah menyelesaikan. Bagi tahu I apa jawapan. What's the answer? Guna kalkulator je. A equals to 2. B equals to 3. B equals to 3. 3. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Ya, Puan Ustaz. Tak, saya tak buat penangguhan sebab hari tu kan saya dah berbincang dengan Puan Husna kata tak apa, boleh je proceed belajar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, continue sayang. A2, B berapa? 3. B3. Okey. Sebab tadi phone call dari Putrajaya, so I angkat juga. Kalau bukan, I memang apa? Biar je Okey, cikgu dah nak sambung belajar dah you all. Lepas ni you all tak bercikgu ni Ada cikgu Tapi tak samalah. Lagi baik, lagi penyabar bukan macam cikgu Wan lah. Aman, tenteram hidup you all I yang sedih nak tinggalkan you all sebenarnya. You all happy ke sedih? You all happy. All yang fun and happy go lucky kan. Okay. So sekarang kita dah menjawab soalan sayang. A equals to 2, B equals to 3. Dapatlah jawab soalan A. Lagi soalan apa? State the values of X such that the function is undefined. Okay, function undefined kat mana? Kita substitute dulu our function ni. Fx 15 over 15 over apa ni? Kita masukkan lah. 15 2x plus 3. 2x plus 3. Okay, this is the rational function. Ini rational function. When is the function is undefined? Ketika bila? When the denominator apa? Denominator tak boleh apa kat bawah ni? Tak boleh apa? Zero. Tak boleh zero. Tak boleh zero. So dia cannot be zero. So x cannot be apa? Negative 3 over 33 over 2. X cannot be negative 3 over 2. So dia tanya when is the what is the value of x when the function is undefined. So you restate lah. Function is undefined when x equals to negative 3 over 2. Boleh ke? Boleh. Boleh, madam. Kalau nak keluar lagi sekali soalan macam ni, boleh jawab tak?
Boleh. Boleh, Boleh. tetapi apa peringatan dia? Peringatan dia apa? Mesti apa? Mesti? Boleh. Two equation. Equation. Yes, mesti dapatkan Answer two to equation. equation. Dan pastikan yang on the left ni, belah kiri ni adalah your object. Yang arrow menghala ke sana itu adalah you punya image kan. Katalah sayang, dia sajalah nak trick you kan. Dia bukan buat sini ke sini, dia buat sana ke sana ni. Dari sini ke sana pula arrow dia. Tapi dia dah cakap dah, ini adalah arrow ni maksud dia ini X, ke kanan mesti FX. So you punya 3 ni no longer image tetapi 3 ni adalah objek. Faham tak? So hati-hati tengok arrow tu. Macam sekarang ni sama, tak ada masalah lah. Kenanya ditukar, dia letak X belah sini, FX kat sini. AX plus B. Lepas tu arrow ni sana ke sini, sana ke sini. Dia mestilah 3U ni adalah you punya new object. You mesti masukkan bukan F6, you kena masukkan F3. Okay? Okay, madam. Alright. Okay, dah Haida tak nak bincang dah, yang lain you buat sendiri. Okay, I think that's it for today. Okay, you have 10 minutes. Madam, Yes, madam. sayang. Saya ada soalan. Apa dia? Yang 15 sama dengan 6A tambah B tu kan boleh masuk dalam nilai dalam komputer kan? Ya Allah, dalam kalkulator. Mana? Lepas tu yang nilai A 2, B 3 tu kan tak kira dekat kalkulator je kan? Ya. Kalau dekat exam tak buat jalan kira tak apa ke? Kalau jawapan student tu betul tak apa. Takut jawapan student tu salah. Kalau jawapan betul tak ada masalah. You boleh guna calculator untuk ni. Macam ni you guna calculator untuk 15/6A plus B equals to 1? You solve macam mana? Oh, dekat kalkulator yang apa kelas WIS hitam putih ni ada. Oh, you masukkan, cuba? Macam mana? Cuba Dia sebut. Menu. Menu, lepas tu log A tu. Mana ada log? Yang apa negatif punya simbol. Alpha A. Alpha A. Alpha A. Alpha? Alpha A. Lepas tu tekan 1. Okay, cuba you buat video. Video send kat cikgu. Selama ni cikgu tahu yang ini je. Yang ini boleh computing the square. Okay. Bukan computing the square, sorry. Simultaneous equation. Which macam biasalah kalau calculator silver tu you buat EQN tapi 2 unknown. Lepas tu kalau kat kelas WIS ni you guna mod equation function kan, yang A tu. Oh, itu ke maksud you A. Okay, yelah. Okay, A. Alpha A. Okay, lepas tu simultaneous equation number 1 kan? 1. Yelah. Okay, lepas tu unknown tulis 2 lah. Okay. Alright. Tapi bentuk dia masih lagi dia nak X plus Y apa? Tukar je lah sebab X tu jadi A, Y tu jadi B. Yelah, maksudnya you masih lagi ini nak kena bawa jadi 6A plus B kan? Masih lagi nak tukar bentuk dia dalam bentuk X plus Y equals to 0. Dia masih tanya perkali X. So perkali X 6. Betul tak? Ke you punya tak appear macam tu? Dia lain. Sekejap cikgu tunjuk, cikgu panggil calculator sekejap. Okay. Cikgu pernah bagi you all calculator kan? Kat mana Cikgu ada pernah share calculator tak dalam ni? Tak ingat lah apa nama. Sekejap. Unit Mac kot. Fine.
Alah, kat mana calculator? Cikgu tak pernah share kat you all Tak ada. Ni. Tapi ni calculator ini ada calculator lain sebenarnya. Unknown 2. So dia tanya A. Ada satu lagi. Kejap lagi I buat class quiz pula. Ni 6. B adalah 1. Lepas tu bentuk dia yang C1 ni adalah 15. Lepas tu A2 yang bawah ni 3. 3. Ini 15. So jawapan X2, B3. Maksud cikgu bila you nak dapat jawapan you masih kena tukar dia dalam bentuk ini 6A plus B ni. Kena dapatkan bentuk macam ala linear straight ni. Kalau you masukkan function ni macam ni rational ni macam mana? Okey, cuba lagi. Calculator lain. I share juga terus forward. Kat WhatsApp ke? Sekejap. Dia ada kelas ke pukul 9 nanti? Tak ada, madam. Tak ada. Okey, tunggu sekejap Sekejap. Cikgu tengah cari file. Media link file. Sementara I tengah teringat, I terus
Tak boleh lah, cikgu tak ingat dah lah. Mana cikgu letak kalkulator tu. Tak apalah, you all buat video yang you maksudkan tu, okay? Siapa nama student tadi? Okay. Alright, so we stop here. I'll see you next class. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.